Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anak-anak pelajar, bersama-sama hari ini saya Cikgu Jamil bin Abu Bakar daripada Maktab Mahmud Pokok Senar Kedah dan kita bersama-sama meneroka topik-topik kritikal untuk Sains SPM 1511. Jadi program ini kami namakan sebagai Eureka Sains SPM bersama-sama dengan 6 orang lagi guru-guru cemerlang. Baik, untuk slot kali ini, saya akan menerangkan tajuk 5.4 bab 5 tingkatan 4 iaitu teknologi kejuruteraan genetik. Okey, mari kita tengok sama-sama apakah itu kejuruteraan genetik. Okey, kejuruteraan genetik. Okey, semua orang pernah tengok cerita X-Men kan? Ya, satu cerita yang sangat box office lebih kurang 20 tahun yang dulu dan sampai sekarang pun sequel-sequel dia masih lagi digemari. Jadi kalau kita tengok dalam cerita ni kan, terdapat mutasi yang telah berlaku kepada sekumpulan manusia menyebabkan mereka ini mendapat kuasa ataupun keupayaan yang sangat luar biasa. Hakikatnya, apakah ada manusia seperti ini dalam zaman yang betul ini, di zaman realiti kita ini? Jadi, untuk mengupas tajuk ini, jadi ia sangat berkait rapat dengan apa yang kita akan kongsikan hari ini, iaitu teknologi kejuruteraan genetik. Jadi, selama lebih kurang 40 minit bersama dengan saya, kita akan sekejap lagi akan meneroka apakah itu takrifan teknologi genetik. Kemudian kita akan tengok pula bagaimana teknologi kejuruteraan genetik ini akan memberi kesan kepada kehidupan kita. Dan untuk isi pelajaran, kita akan ada 4 perkara yang kita akan sentuh, iaitu teknologi DNA rekombinant, yang keduanya organisma termodifikasi genetik, yang ketiga kebaikan dan keburukan teknologi kejuruteraan genetik, dan yang keempat isu-isu dan etika-etika yang berkaitan dengan teknologi kejuruteraan genetik. Sebagai aktiviti, kita akan mengkaji artikel surat khabar dan juga terdapat beberapa tayangan video klip isu-isu kejuruteraan genetik, isu-isu berkaitan dengan teknologi DNA rekombinant dan isu berkaitan dengan apakah itu organisma termodifikasi genetik. Kemudian, sebagai latih tubi kita akan tengok beberapa contoh soalan percubaan negeri-negeri bahagian B dan juga bahagian C 12 dan 13. Okey, mari kita tengok objektif pembelajaran kita pada hari ini. Jadi ada 5 objektif utama kita, iaitu yang pertama, pelajar akan dapat memberikan takrifan teknologi kejuruteraan genetik. Pelajar pula dapat menerangkan beserta contoh teknologi DNA rekombinant. Pelajar juga dapat menerangkan beserta dengan contoh organisma termodifikasi genetik atau juga dikenali sebagai GMO. Keempat, pelajar dapat memberi kebaikan dan keburukan teknologi kejuruteraan genetik. Dan yang kelima, pelajar dapat menyenaraikan beberapa isu dan etika di dalam teknologi kejuruteraan genetik. Di sebelah hujung kanan kita nampak 2 organisma yang telah diubah genetiknya. Jadi yang pertama itu ialah jagung sweet corn scarlet, nombor kodnya SCP-1311. Sebelum ini jagung kita berwarna kuning, tak cantik. Sekarang dah ada jagung yang berwarna ungu dan dikatakan mempunyai khasiat antioksidan yang lebih tinggi, beta karotina yang lebih tinggi. Dan di bawahnya pula, satu ketika dulu semua orang gila untuk memelihara ikan lohan atau dikenali sebagai flowerhorn. Hakikatnya, di dalam alam semula jadi tidak wujud ikan ini. Ikan ini dikacukkan daripada 2 jenis ikan, iaitu ikan emas dan juga ikan tilapia. Dan muncullah sifat-sifat yang pelik dan cantik pada ikan ni. Kita tengok dengan bonjolan kepalanya yang gitu dan harganya mencecah sehingga berjuta-juta ringgit.
Okey, mari kita tengok apakah itu pula pengenalan teknologi kejuruteraan genetik. Takrifannya, istilah yang digunakan ialah kepada pengubah suaian genetik sesuatu organisma. Yang ini kita boleh rujuk muka teks tingkatan 4, muka surat 100. Takrifan ke teknologi kejuruteraan genetik ialah pengubah suaian genetik sesuatu organisma. Mula diperkenalkan pada tahun 1971 sehingga 1973 dikenali sebagai sains kejuruteraan genetik. Jadi kalau kita tengok cerita X-Men pun, flashback dia bermula sekitar tahun 70-an. Okey? Jadi di dalam ada 3 bidang utama yang dalam teknologi kejuruteraan genetik ini, iaitu yang pertama apa yang dikenali sebagai DNA recombinant. Yang kedua, organisma termodifikasi genetik, juga dikenali sebagai GMO. Dan yang ketiganya ialah terapi genetik. Jadi, kita tengok struktur asas DNA kita terdiri daripada 4 asid amino, iaitu adenine, thymine, guanine dan cytosine. Jadi, sebagaimana yang kita tahu, sekarang manusia telah berjaya memetakan peta karyotyp DNA ni dan telah menakrifkan sehingga berjuta-juta kod untuk memberikan jujukan kepada setiap organisma yang wujud. Setiap organisma wujud, dia berasaskan kepada DNA inilah. Okey, baik. Sekarang kita tengok apakah itu teknologi recombinant. Teknologi recombinant ialah kombinasi ataupun gabungan DNA dari 2 jenis organisma yang berbeza untuk membentuk satu ciri genetik yang baru. Sebagai contoh, sebelah tu kalau dulu ada harimau, ada singa. Sekarang ada wujudnya pula makhluk-makhluk baru yang dikenali sebagai liger dan tigon. Apa dia liger dan tigon ini? Liger bapaknya adalah lion, emaknya adalah tiger. Dikacukkan, dapatlah spesies yang bernama liger. Dan tigon pula bapaknya adalah harimau dan emaknya adalah lion. Jadi dapatlah pula makhluk yang bernama tigon. Dan mereka ini mempunyai ciri-ciri yang sangat besar dan lebih daripada yang asal. Okey, yang kedua pula, contoh DNA. Contohnya DNA tumbuhan direkombinasikan dengan DNA bakteria ataupun DNA manusia direkombinasikan DNA kulat untuk mencipta DNA hybrid. Contoh terperinci ialah bagaimana hormon insulin manusia daripada DNA bakteria. Kalau dulu, hormon insulin ni disintesiskan daripada binatang. Sebagai contoh, pada peringkat mula mereka ambil insulin daripada haiwan seperti singa dan harimau. Dan yang terbaru pula, mereka telah ambil insulin daripada khinzir. Jadi ini akan menimbulkan isu-isu sensitif terutamanya kepada pencinta-pencinta haiwan dan juga sesetengah agama dia tidak haramlah menggunakan sumber yang berasaskan daripada khinzir dan sebagainya. Jadi apa yang telah terhasil ialah sekarang kita tahu penggunaan insulin sangat-sangat membantu di kalangan pesakit diabetes mellitus ataupun kencing manis. Di mana kita dah wujud dalam bentuk pen yang boleh diguna pakai dan senang dibawa ke mana-mana. Jadi cuba kita tengok bagaimana DNA ini dihasilkan. Jadi mari kita sama-samakan tengok rajah 5.26 iaitu bagaimana pembuatan insulin melalui teknologi DNA recombinant. Di mana sel pankreas manusia dia akan ambil, kemudian dikeluarkan DNA-nya. Jadi DNA itu dia akan dipotong dengan enzim pemotong dan dia akan masukkan DNA bakteria di dalam jalur DNA manusia itu tadi. Jadi daripada situ akan dapatlah satu DNA bakteria yang telah direkombinankan dengan
DNA pankreas manusia. So daripada situ wujudlah satu organisma baru, bakteria yang baru di mana dia akan diletakkan di dalam tangki penapaian dan dibiak baka sehingga menjadi berbanyak. Jadi daripada situ akan diserapkan ataupun disintesiskan untuk mendapat insulin manusia. Itulah secara ringkasnya. Jadi mari kita sama-sama tengok sedikit video klip bagaimana proses penghasilan insulin ini berlaku. Okey. Alright. Mula-mula apa yang berlaku ini ialah sel manusia, sel pankreas manusia. So daripada sel pankreas manusia itu kita akan keluarkan DNA ataupun juga kita kenali sebagai plasmid. Sebahagian daripada DNA sel pankreas itu dan kemudian kita akan ambil enzim pemotong tadi. Kita akan potong dia. Kita akan potong dan hilanglah sebahagian DNA-nya. So daripada situ kita akan masuk pula jin insulin manusia ke dalam dia. Jin insulin manusia ke dalam bahagian yang telah dipotong itu tadi. Okey. Dengan menggunakan enzim pemotong itu. So daripada situ kita akan dapat satu enzim baru yang nama dia enzim ligase di mana dia akan sambung balik. Dia akan sambung balik DNA yang telah dipotong itu tadi. Dan inilah yang kita panggil sebagai plasmid recombinant. Di mana plasmid ini akan disuntik semula di dalam bakteria. Okey, jadi bakteria itu akan dibiak bakakan. Jadi biak jadi banyak. So daripada bakteria itulah dan kita akan dapat menghasilkan insulin yang dibuat daripada bakteria. Jadi tak adalah isu-isu yang sensitif apabila menggunakan insulin yang dibuat daripada bakteria. Okey, baik. Sekarang kita nak pergi pula kepada apa yang kita kenali sebagai organisma termodifikasi genetik. Juga dikenali sebagai GMO. Genetic modification of organism. Okey, recombinant DNA tadi akan menghasilkan pelbagai tumbuhan, haiwan, bakteria ataupun virus yang baru yang mempunyai sifat-sifat genetik yang tertentu. Tujuan dia yang pertama untuk menghasilkan tanaman yang lebih kuat, tanaman yang kuat kepada serangan penyakit dan juga makhluk perosak. Dan juga menghasilkan buah yang lebih besar dan bermutu tinggi. Oleh itu, ini dapat mengurangkan penggunaan racun perosak di mana ia juga dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar ataupun pencemaran tanah. Sebagai contoh, kat sebelah tu kita biasa makan jagung mas madu. Kalau pergi Cameron Highland, mestilah pergi cari jagung mas madu. Tahukah anak-anak pelajar, jagung mas madu ini telah di-recombinant dengan DNA daripada siput babi. Jadi apa yang telah dibuat? Kenapa dibuat macam tu? Ceritanya siput babi ni adalah satu binatang yang dia punya penglihatan dia sangat-sangat lemah. Jadi dia hanya meraba-raba je berjalan. So apabila dia bergerak, bila DNA ni disuntik masuk ke dalam jagung mas madu, jadi dia kata itu kawan dia. Jadi dia tak makanlah. Tujuan dia untuk mengelakkan siput tadi makan anak-anak benih jagung. Okey, yang kedua pula sangat menarik di mana DNA ikan, DNA ikan terutamanya bahagian sisik, dia akan disisipkan dalam kulit tomato, dalam benih tomato untuk menghasilkan buah tomato yang mempunyai kulit yang berkilat, licin dan tahan lasak. Itu memang hakikatnya telah pun berlaku sekarang. Jadi, ada satu persoalan yang dipertikaikan. Adakah organisma termodifikasi genetik ini selamat untuk digunakan oleh manusia sebagai bahan makanan? Jadi, isunya pula, adakah
GMO ini juga akan mengubah pula kita punya genetik. Perkara ini sehingga sekarang masih diperdebatkan. Okey, yang kedua ialah berkenaan dengan terapi gen. Dan kita dapat tahu bahawa apabila kita belajar, terdapat mutasi-mutasi yang telah menyebabkan beberapa penyakit yang berkaitan dengan genetik, iaitu mutasi kromosom ataupun mutasi genetik. Iaitu mutasi kromosom, contohnya macam gambar sebelah ya, iaitu sindrom Down dan juga sindrom Klinefelter. Sementara untuk mutasi gen, contohnya thalassemia, hemofilia, anemia sel sabit dan juga albino. Jadi kaedah rawatan yang ada untuk penyakit thalassemia, hemofilia, anemia sel sabit dan juga albino ini menggunakan yang pertama pemindahan sumsum tulang ataupun menggunakan stem cell yang diambil daripada darah tali pusat apabila bayi itu dilahirkan. Jadi sampel darah tali pusatnya akan disimpan bagi kegunaan tujuan dia untuk terapi genetik. Okey, mari kita tengok sama-sama video klip berkenaan dengan terapi genetik ini. Baik, terapi gen. Apa itu maksud terapi gen? Terapi gen ialah salah satu aplikasi dalam bioteknologi untuk merawat atau mencegah penyakit genetik. Jadi, terapi itu sendiri membawa maksud bahawa kita boleh merawat atau mengubah suai gen yang telah rosak atau bermutasi. Gen yang telah bermutasi dalam diri seseorang individu boleh menyebabkan pelbagai penyakit. Contohnya, hemofilia, sindrom Turner, anemia sel sabit dan sebagainya. Jadi, untuk merawat gen-gen yang telah bermutasi dalam diri seseorang individu itu, kita boleh menggunakan aplikasi ataupun teknologi terapi gen ini untuk membaik pulih gen tersebut. Terapi gen berperanan untuk menggantikan gen yang abnormal dengan gen yang normal. Jadi, jom kita tengok macam mana terapi gen ni berfungsi. Jom, roll it! Baik, kita tengok proses yang pertama. Sel stem dikeluarkan daripada pesakit. Seperti yang kita tahu, sel stem ialah sel yang masih belum membeza. Yang kedua, gen yang normal dimasukkan ke dalam virus. Dan virus yang termodifikasi dicampur dengan sel stem pesakit tersebut. Kemudian, sel stem tersebut berubah secara genetik apabila virus telah dimasukkan ke dalam sel stem. Dan yang seterusnya, sel-sel tersebut disuntik ke dalam pesakit dan sel yang diubah menghasilkan protein atau hormon yang diingini. Pelajaran kita di mana kita akan tengok pula contoh soalan yang berkaitan dengan bab ini. Okey, contoh yang pertama iaitu soalan C12 ataupun C13, iaitu jadual 12 menunjukkan ciri-ciri dua jenis penyakit, iaitu penyakit R dan juga penyakit S. Jadi pada pendapat saya, soalan ini kamu kena analisiskan dulu jadual 12 tersebut untuk kita ketahui apakah itu penyakit R dan apakah itu penyakit S. Jadi penyakit R ini dia mengalami kerencatan fizikal, mental, leher yang pendek, mata sepet dan badan yang lebih rendah. Dan maklumat yang kedua, terdapat satu kromosom tambahan pada kromosom yang ke-21, iaitu juga dikenali sebagai trisomi 21. Jadi apakah itu penyakit R? Penyakit R ialah sindrom Down. Okey, sementara penyakit S pula, orang ini tidak dapat membezakan antara warna merah ataupun warna hijau.
Kehidupannya hanyalah hitam, putih dan kelabu saja. Lazimnya berlaku kepada lelaki. Kenapa lelaki? Kerana yang rosaknya adalah kromosom X. Lelaki kan hanya ada satu X, satu lagi Y. Jadi apabila X sudah rosak, menderitalah lelaki tersebut. Dan perempuan boleh jadi sebagai pembawa. So, apakah penyakit S? Penyakit S adalah buta warna. So, soalan dia, terangkan kaedah yang boleh dilakukan bagi merawat penyakit dalam jadual 12. So, macam mana kita nak buat? Jadi, jawapan adalah terapi gen. Akan dapat satu markah. Jadi, kamu kena terangkan sikit apakah itu terapi gen. Dengan menggantikan gen yang telah rosak dengan gen yang sihat yang diambil daripada sel stem. Jadi, dapatlah 2 markah. Ini adalah soalan pengetahuan yang lazim keluar pada soalan C12 dan juga C13. Sekarang kita tengok pula soalan lagi satu, iaitu soalan menilai. Iaitu soalan D. Kejuruteraan genetik ialah satu istilah yang digunakan bagi pengubahsuaian sesuatu organisma untuk mencapai ciri-ciri atau fungsi tertentu yang dikehendaki. Jadi key point dekat sini kita kata apa? Pengubahsuaian sesuatu organisma untuk mencapai ciri-ciri atau fungsi yang tertentu. Jadi ciri-ciri yang macam mana? Fungsi yang macam mana? Sudah tentulah fungsi yang lebih baik. Jadi disuruh buat apa? Bincangkan kebaikan dan keburukan kejuruteraan genetik di dalam kehidupan. Yang ini 4 markah. Jadi apa yang kita boleh buat ialah kita buat gambar rajah saja seperti muka surat 101 buku teks. Di mana dia telah menyatakan kebaikan dan keburukan dia. Apakah kebaikan dia? Okey, kebaikan teknologi kejuruteraan genetik. Yang pertama, kita boleh mengenal pasti dan menentukan penyakit baka dan seterusnya merawat penyakit tersebut. Yang ini macam mana dibuat? Dia akan ambil kaedah aminosintesis, di mana cecair aminion daripada fetus yang dibawa oleh ibu mengandung akan dianalisiskan untuk mengenal pasti penyakit-penyakit baka. Sebagai contohnya tadi kita ada Turner syndrome, Klinefelter syndrome ataupun Down syndrome. Jadi kita boleh rancang terapi gen. Itulah kebaikan dia. Okey, yang kedua, kita dapat menghasilkan tanaman dan ternakan yang berkualiti tinggi. Sebagai contoh, tadi kan jagung mas badu, lebih sedap. Ataupun jagung yang berwarna ungu, lebih menarik. Ternakan yang berkualiti tinggi. Sebagai contoh, lembu dengan seladang dikacukkan dapat selembu. Dapat haiwan yang lebih besar ataupun sekarang ni orang panggil lembu sado. Lembu sado itu ialah hasil kejuruteraan genetik. Yang ketiga, menghasilkan tanaman dan ternakan yang mempunyai daya tahan penyakit yang tinggi berbanding generasi sebelumnya. Sebagai contoh tadi, kita dah membincangkan bagaimana jagung mas badu itu direkombinankan dengan DNA siput babi. Tujuan dia untuk mengelakkan siput makan anak-anak jagung. Yang keempat, menghasilkan tanaman yang lebih banyak dan memerlukan masa yang lebih singkat untuk dituai. Sebagai contoh, kalau kita tengok padi yang ada sekarang, benih-benih padi yang ditanam di negeri Kedah ini. Kalau benih tradisional, zaman saya dulu-dulu, buat padi setahun sekali saja. Benihnya nama Mak Candu, Mahsuri dan sebagainya. Sekarang terdapat klon-klon padi baru yang mana dia punya jangka matang dia lebih pendek dan memberikan hasil yang lebih banyak. Jadi implikasi daripada situ, Kedah telah berjaya membuat 5 kali bagi setiap 2 tahun. 5 musim padi bagi setiap 2 tahun, malahan di Selangor pula dah jadi 3 kali setahun. Jadi kita boleh memanfaatkan padi ataupun menghasilkan beras yang lebih banyak
dan juga klon baru yang lebih berkualiti tinggi. Yang kelima, kita dapat menghasilkan insulin dan enzim daripada bakteria yang boleh membantu kesihatan manusia. Jadi dapatlah manfaat kepada pesakit-pesakit diabetes mellitus untuk meningkatkan insulin dalam badan. Jadi komplikasi kencing manis itu dapat dikurangkan. Pun begitu, ada keburukannya juga. Sebagai contoh, hasil perubahan genetik ini memberi alahan atau kesan-kesan sampingan kepada pengguna yang mengalami alahan. Kita pun tak tahu adakah GMO ini selamat. Mungkinlah apabila kita sebagai contoh, kita letak DNA udang di dalam kekacang misal kata, ataupun DNA udang dalam buah. Ada setengah orang dia alergik dengan udang. Jadi apabila dia makan, dia akan jadi gatal-gatal kan, sebagai contoh. Dan yang kedua, penyelidikan genetik akan menghasilkan spesies baru yang menyebabkan spesies asal pupus. Ya, ikan lohan. Orang tak nak bela dia sekarang dilepaskan di dalam sungai kita, menyebabkan dia makan habis spesies asal. Nah, kalau tengok sekarang ni ada isu ikan bandaran. Dan yang telah merosakkan ekosistem sungai-sungai kita. Okey, yang ketiga, boleh menyebabkan kesan sampingan seperti mutasi kepada manusia. Kita pun tak tahu sekarang ni kita dapati bahawa penyakit seperti kanser dan sebagainya diketahui berpunca daripada makanan. Jadi apa yang kita makan kan, memanglah dikatakan dia bermula daripada bahan karsinogenik. Tapi kajian dilaksanakan juga menunjukkan makanan yang diubah GMO-nya ni sedikit sebanyak memberi kesan kepada kesihatan manusia. Okey, kemudian keempat, mungkin juga berlaku pengubahsuaian genetik yang digunakan secara tidak beretika, seperti membuat senjata biologi yang boleh membahayakan manusia. Nah, sebagai contoh, virus anthrax, ataupun virus Ebola dan sebagainya. Itu adalah senjata-senjata biologi yang diciptakan oleh manusia. Dan kita takut senjata ini disalahgunakan oleh manusia untuk menggunakan dia di dalam peperangan. Dan yang terakhir sekali, dia menghasilkan organisma yang mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap pestisida ataupun racun perosak. Dan memang tidak dapat dinafikan apabila kita ubah DNA sesuatu benda, dia akan memberi kesan kepada implikasi kepada ekosistem sesuatu tempat itu. Jadi menyebabkan haiwan-haiwan ini lebih rentan. Sebagai contohnya, kalau dulu kita beli Fumakila ataupun kita beli ubat nyamuk, kita pasang ke rumah, nyamuk pun tak ada. Tapi sekarang kita dapati bahawa nyamuk ini telah bermutasi menyebabkan Fumakila pun tak mau dah. Jadi terpaksalah kita menghasilkan pestisida yang lebih kuat. Jadi sedikit sebanyak insya-Allah pembentangan saya pada pagi ini, pada hari ini akan memberi manfaat kepada anak-anak pelajar untuk sedikit sebanyak membantu bagi menjawab soalan sains SPM 1511. Untuk itu, saya mohon untuk berundur diri dan sekiranya terdapat salah dan silap, maafkan diri hamba yang tidak sunyi daripada salah dan silap ini. Saya Cikgu Jamil bin Abu Bakar daripada Maktab Mahmud Pokok Sena mohon undur diri. Semoga berjumpa lagi insya-Allah. Bye.